Anwar di tempat ke-15 dalam 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Wow. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tersenarai di tempat ke-15 dalam 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Perkara itu dikeluarkan oleh Muslim 500 edisi 2025, diterbitkan sebuah pusat kajian bebas, pusat kajian strategik di Raja Islam RISC yang bernaung bersama Institut Pemikiran Islam di Raja Al-Bait berpengkalan di Amman, Jordan. Dan Muslim 500 juga menyenaraikan Raja Jordan, Raja Abdullah di tempat pertama diikuti ulama dan pengarah Al-Mustafi Tarim zaman Syekh Al-Habib, Syekh Tamim, Ayatollah Said Kamini dan Raja Saudi, Raja Salman Al Saud. Selain itu Presiden Indonesia Prabowo dan pengurusi Nahdlatul Ulama Yahya turut disenarai tempat ke-18. Ke-19. Okey. Okey. Ini saya nak tunjuk tuan-tuan. Right. Tahun lepas 2024, di manakah kedudukan Ibrahim? Ini tahun lepas 2024. Kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada pada kedudukan ke-17. Okey. Kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada pada kedudukan ke-17. Ini 2024 tuan-tuan. Tahun ini 2025 untuk tahun depan punya ni most influential, Datuk Seri Anwar Ibrahim naik 2 tangga kedudukan yang ke-15. Di manakah Haji Hadi Awang? Okey, kita cuba cari. Right. Muhammad Salah pun ada tuan-tuan. Muhammad Salah nombor 39. Okey. Okey, nombor 50. Muhammad Yunus. Muhammad Yunus apa? Cuma Melayu. Okey. Tak ada. 50 tak atas tak adalah. Saya tak tahulah kalau 500 tak atas. Saya tak tahulah kalau 500 tak atas. Tapi kalau 50 tak atas tu, tak ada. Kan? 50 ke atas itu tak ada muka Hadi Awang. Kan? Ulama tersohor bagi walaun. Tapi kita cari kita cuba cari ni antara Abdullah bin Bayah. Abdullah Bayah ni antara ulama besar kat tuan-tuan. Prabowo, Subianto, Hamzah Yusuf, seorang ahli sufi besar juga, antara top juga. Talk dia sangat menarik. Ni 2025 punya introduction. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Kan? Senarai, keputusan, kan, apa konten dia. Ada dia punya 450 lain yang disenaraikan. Mungkin Hadi Awang adalah, saya tak pasti ada. Kan? Saya tak pasti. Sendirilah, mungkin cuba cari sendiri. Okey, setakat saya cari Hadi Awang tidak ada. Oh, ada tuan-tuan. Ada. Tipu saya. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf Haji Hadi ada. Ada rupanya. Tapi nombor apa ni? Dia sebagai apa Preacher and Spiritual Guide. Ada. Kita kena recognize. Hadi Awang ada di Malaysia, Sub-Sahara Afrika, Asia. Zakir Naik India. Dia salah seorang, dia letak. Okey. Dia daripada parti Islamik, okey. See, dia letak ada nama. Tapi bukan top 50 lah. Ada nama dia. Kita kena berlaku adil juga, kita sebut. Tapi bukan top 50. Dia preacher saja. Diletakkan sebagai salah seorang pendakwah di Malaysia, di Asia. Okay. Tapi top 50 most influential, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berada di dalam top 50. Tapi itulah. Okay. Alright, baru ni timbul cerita kan. Ada yang kata, mana dia Menteri Besar Selangor patut letak jawatan kerana Selangor masih banjir. Berbilion ringgit telah dibelanjakan untuk tebatan banjir, tetapi negeri tetap banjir. Okay. So Supol jawab, isu banjir
Pecat dulu MB di negeri kuasai PAS, kata Set Paul, Menteri Besar Selangor. Pemuda PAS tidak perlu bermain politik berhubung isu banjir di Selangor baru-baru ini sehingga menggesa supaya Menteri Besar Selangor diganti. Kerana negeri-negeri di kuasai parti itu juga turut dilanda banjir. Membidas kenyataan PAS Selangor, Setiausaha Politik Saifuddin Syarif menyarankan supaya PAS menukar dulu Menteri Besar Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis. Ini kerana negeri-negeri yang dikuasai PAS katanya juga tidak kecuali daripada dana banjir. Padahal saya tambah, berbilion juga telah dibelanjakan untuk tempatan banjir. Saya konsisten bahawa eloklah mereka menukar dulu Menteri Besar di Kelantan, Terengganu, Kedah. Semalam Perlis dilanda banjir kilat. Maka eloklah Menteri Besar Perlis juga ditukar. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, sekarang ini tengah hujan. Saya tengok meteorologi tadi, Terengganu hujan. Berkemungkinan sehari dua ni pun Terengganu akan banjir. Berkemungkinan. Ada war-war arwah-arwahnya juga akan banjir. Okay, habis kat situ. Alright. Baru-baru ini, kerajaan negeri Johor telah mengeluarkan satu perkeliling bahawa Johor tidak lagi akan menjadikan hari Jumaat sebagai cuti. Okay. Johor tidak lagi akan menjadikan hari Jumaat sebagai cuti mingguan lah. Sebaliknya dia akan kembali kepada Sabtu dan Ahad. Alright. Justifikasi dia itu terpulang pada Johor lah. Johor dah terangkan kod. Saya faham sebenarnya. So tinggal negeri yang Jumaat cuti adalah Kedah, Kelantan dan Terengganu kan? Terengganu cuti ke Jumaat? Saya tak ingat. Tapi tinggal beberapa negeri lah. So sebelum ni Johor pun ikut. Perkara itu baru-baru ini tidak dipersetujui oleh ahli parlimen PKR, iaitu Hassan Karim. Okay. Alright. Hassan Karim tidak setuju dengan perkara ini. Okay. Alright. Okay. Saya baca dulu MP PKR tidak setuju cuti hujung minggu Johor ditukar ke Sabtu dan Ahad. Ahli Parlimen Pasir Gudang mengkritik pengumuman bahawa cuti hujung minggu di negeri Johor akan ditukar semula kepada Sabtu dan Ahad. Menurut satu antara laman Facebook, pemimpin lantang dari PKR itu berkata Jumaat adalah hari yang mulia dalam budaya Islam dan mempunyai pengertian besar bagi umat Islam di seluruh negara. Tidak akan jadi Johor mundur jika dikekalkan Jumaat adalah hari cuti bagi Johor, di mana memberi penghormatan yang tinggi kepada rakyat Islam di Johor. Perubahan untuk menjadikan Jumaat sebagai hari bekerja dan Ahad sebagai hari cuti di Johor pernah berlaku beberapa tahun yang lalu. Tetapi perubahan itu tidak bertahan lama kerana rakyat Islam Johor tidak menyokongnya, katanya. Malah menurutnya, rakyat Johor yang bukan Islam juga menerima hakikat budaya dan sejarah politik Johor mengapa Jumaat adalah hari cuti di Johor. Semalam pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota mengumumkan bahawa cuti hujung minggu Johor ditukarkan kepada Sabtu dan Ahad bermula 1 Januari 2025. Tunku Ismail memaklumkan cadangan berkenaan telah mendapat perkenan dan restu Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurut Hassan, cuti hujung minggu pada hari Jumaat dan Sabtu di Johor bukanlah sekadar cuti biasa dan mempunyai makna dari segi sejarah dan budaya Johor. Justru katanya, perubahan yang akan berlaku di Johor mempunyai makna tersendiri iaitu melupakan pengertian budaya dan sejarah politik Johor itu sendiri. Menurutnya, sebagai rakyat biasa dan seorang ahli parlimen biasa, dia tidak boleh berbuat apa-apa mengenai keputusan berkenaan, menurut beliau. Saya nak komen sikit. Okey. Yang pertama sekali mengenai pertama mengenai budaya dahululah. Saya tak nak dan tak berani komen tentang budaya Johor dan sejarah Johor tentang isu hari Jumaat ni. Yang itu saya tak berani komen, tuan-tuan, sebab saya tak tahu. Okey, senang cerita kita tolak tepi. Tapi saya nak komen daripada segi agamanya. Okey, saya tulis dalam Facebook saya bahawa saya sebut macam ni. Saya sebut macam ni. Saya tulis, satu kena ingat, mewajibkan hari Jumaat sebagai cuti bukan tuntutan Islam. Ia hanya budaya Melayu dan undang-undang negeri. Islam tuntut umat Islam bekerja pada hari Jumaat, berbeza dengan kaum Yahudi yang kena cuti pada hari Sabtu yang dikenali sebagai hari Sabath, iaitu hari mereka tidak boleh bekerja atau melakukan aktiviti langsung.